Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk teknologi sebagai wahana pembentukan etika dan peradaban di Malaysia. Tajuk pembentangan kami iaitu teknologi sebagai wahana pembentukan etika dan peradaban di Malaysia. Sebelum kita pergi lebih mendalam tentang tajuk ini, saya ingin menerangkan tentang definisi teknologi, etika dan peradaban. Teknologi ialah satu pengaplikasian ilmu sains dan matematik dengan menggunakan sumber semula jadi untuk dijadikan alat, tenaga atau sistem yang ianya berfungsi untuk memudahkan tugas manusia. Seterusnya etika. Etika yang bermaksud himpunan nilai dan moral yang menjadi piawai bagi tingkah laku individu, organisasi dan profesion. Bagi peradaban pula, istilah yang digunakan pakai dalam bahasa Melayu yang mempunyai berkaitan dengan masyarakat yang bertamadun serta masyarakat yang mempunyai tahap kehidupan yang tinggi atau maju dengan kehidupan beradab. Setelah memahami ketiga-tiga maksud tersebut, saya akan menerangkan kaitan antara teknologi dan pembentukan etika dan peradaban di Malaysia. Berdasarkan takrifan teknologi, etika dan peradaban, ianya boleh diterjemahkan teknologi sebagai satu pengaplikasian yang menjadi perantaraan untuk membentuk nilai moral seseorang individu untuk menjadi masyarakat yang bertamadun di Malaysia. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang perkembangan teknologi di Malaysia. Perkembangan teknologi semakin canggih dari semasa ke semasa telah mengubah corak kehidupan kebanyakan masyarakat di negara-negara Asia Tenggara. Pada masa yang sama, negara Malaysia juga tidak ketinggalan dalam menempatkan kedudukan serta mengadaptasi terhadap perubahan dan perkembangan ini dalam memantapkan lagi pelbagai aspek untuk menambahbaikkan lagi negara seperti memulihkan dan mengekalkan keadaan ekonomi yang stabil dan lain-lain lagi. Perkembangan ini didasarkan dari inovasi dan kreativiti manusia dan perkembangan ini juga menjadikan manusia sangat terikat dengan teknologi sehingga manusia perlu menguasai pelbagai teknologi yang ada. Sebagai contoh, kewujudan teknologi komunikasi dan maklumat atau dipanggil ICT. Antara contoh perkembangan yang dapat dilihat dari perbezaan penggunaan alat pada masa zaman dahulu dan sekarang seperti masyarakat tidak perlu lagi menggunakan mesin taip, malah masyarakat pada masa kini dapat menggunakan sebuah komputer riba atau telefon bimbit yang boleh dibawa ke mana-mana. Selain itu, masyarakat berkomunikasi dengan berkirim surat atau melalui SMS. Namun, pada zaman sekarang, masyarakat boleh berkomunikasi melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram dan lain-lain. Perkembangan teknologi ini dapat memberi banyak manfaat dan memudahkan manusia. Dengan penyebaran teknologi ke seluruh negara, membuatkan teknologi semakin meluas dan menyebar dalam kehidupan manusia. Pada masa kini, teknologi memberikan banyak kesan positif dalam kehidupan seharian. Teknologi juga telah mewajarkan manusia untuk mencapai pelbagai kemajuan, lebih-lebih lagi dalam bidang ilmu, pengetahuan dan maklumat yang paling canggih. Di Malaysia, teknologi maklumat dan komunikasi merupakan agenda baharu yang begitu diberikan perhatian. Berbagai-bagai kempen telah dijalankan untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang pentingnya teknologi maklumat. Berdasarkan usaha dan iltizam kerajaan yang tinggi itu, ternyata bidang teknologi mempunyai manfaat yang sangat besar kepada masyarakat dan negara ini. Yang pertama, dari segi sosial, teknologi dapat mengeratkan hubungan antara rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia, sama ada yang berada di dalam atau di luar negara, dapat berhubung dengan ahli keluarga dan sahabat handai pada bila-bila masa dengan menggunakan email. Sebagai contoh, email boleh diterima dan dihantar dari mana-mana pelosok dunia. Maklumat dan berita juga dapat disalurkan agar rakyat dapat membuat keputusan yang rasional dalam kehidupan seharian mereka. Berhubung melalui email elektronik bukan sahaja mudah, malah jauh lebih murah daripada panggilan telefon. Email juga jauh lebih pantas daripada penghantaran surat. Jelaslah bahawa kemajuan teknologi dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara satu sama lain walaupun berada di benua yang berbeza. Kejauhan tidak lagi menjadi penghalang untuk menjadikan hubungan semakin akrab bagai isi dengan kuku. Seterusnya, teknologi mampu menjadikan masyarakat Malaysia sebagai masyarakat yang sentiasa peka dengan perkembangan dan pergolakan dunia.
Melalui kemajuan dalam bidang penyebaran maklumat, masyarakat Malaysia tidak ketinggalan untuk mengikuti perkembangan di dalam dan di luar negara. Hanya dengan memiliki sebuah komputer peribadi yang disambungkan dengan perkhidmatan internet, masyarakat boleh mendapatkan maklumat daripada seluruh dunia. Mereka hanya perlu menggerakkan tetikus untuk mendapatkan maklumat terkini dalam sesuatu bidang. Contohnya, masyarakat Malaysia boleh mengikuti pergolakan politik di Timur Tengah melalui skrin komputer mereka. Dengan ini, masyarakat Malaysia tidak akan keciciran maklumat dalam menelusuri arus perdana yang pantas bergerak bagai belut ekor ini. Gelaran katak di bawah tempurung tidak lagi dilabel pada setiap rakyat Malaysia. Oleh itu, penguasaan teknologi maklumat mampu menjadikan masyarakat Malaysia sebagai masyarakat berinformasi. Selain itu, jika kita tinjau kebaikan teknologi kepada negara pula, kehadiran teknologi merupakan anugerah istimewa kepada dunia pendidikan. Kewujudan teknologi dapat membantu dalam sistem pengajaran dan pembelajaran. Sistem pendidikan di sekolah dapat dimajukan oleh teknologi sekaligus boleh mewujudkan sekolah bestari. Pelajar boleh mendapatkan maklumat dari seluruh dunia melalui internet untuk melakukan kerja atau projek sekolah mereka. Pelajar akan belajar mengikut kemampuan mereka serta melahirkan generasi yang celik komputer. Peluang pendidikan menjadi lebih luas selain dapat menjimatkan kos. Pelajar pintar dan celik IT tidak disekat oleh faktor kelas dan usia. Fakta ini nyata terbukti apabila ada kanak-kanak yang baru berusia setahun jagung sudah boleh menguasai mata pelajaran matematik. Hal ini dapat melahirkan lebih ramai cendekiawan pada masa kini. Izharlah bahawa kemajuan teknologi mampu menjadi pemudah cara dan menjadi tarikan dalam memajukan sistem pendidikan di negara kita. Selain dapat membantu dalam sistem pendidikan, teknologi juga memberi kesan positif dalam menjaga keamanan dan keselamatan negara. Kes jenayah yang semakin berleluasa di negara Malaysia dapat diatasi dengan bantuan teknologi. Televisyen atau kamera litar tertutup CCTV banyak digunakan dan ditempatkan di kawasan-kawasan seperti bank, lapangan terbang dan pasar raya. Di samping itu, kegiatan jenayah yang berlaku dapat dikesan dan seterusnya dapat memberkas penjenayah yang terbabit. Sebagai contoh, dengan bantuan CCTV, akhirnya kanak-kanak yang bernama Nurin Jazlin berjaya ditemui. Kes penculikan kanak-kanak yang penuh tragis tersebut pernah menggegarkan seluruh rakyat Malaysia. Walaupun mayat kanak-kanak tersebut ditemui dalam keadaan yang menyayat hati, namun dengan adanya kamera video, ia dapat merakamkan lokasi beg yang mengandungi mayat kanak-kanak tersebut. Dengan kemajuan bidang teknologi, keselamatan negara dapat dipelihara serta kehidupan rakyat juga tidak akan terancam. Tugas anggota keselamatan negara juga akan menjadi lebih mudah. Pendek kata, keamanan dan keselamatan dapat dijaga melalui kemajuan bidang teknologi di negara kita. Jelaslah bahawa teknologi memainkan peranan yang penting kepada masyarakat dan negara. Kita tidak harus ketinggalan untuk menguasai kemahiran teknologi kerana bidang ini akan terus berkembang dari semasa ke semasa dengan pantas. Sejajar dengan peredaran masa, teknologi dikatakan sebagai wacana pembentukan etika dan peradaban di Malaysia maupun seluruh negara. Teknologi memberi kesan negatif dalam pembentukan etika dan peradaban manusia, terutamanya di Malaysia. Teknologi hari ini lebih menjurus kepada aspek negatif yang boleh menggugat keamanan dan kesejahteraan negara. Tidak dapat disangka lagi bahawa ada segelintir pihak yang menggunakan teknologi untuk menyampaikan berita yang tidak berasas dan merupakan fitnah. Dapat dilihat di Malaysia sendiri, ada pihak yang tidak bertanggungjawab menggunakan kemudahan teknologi dan internet untuk menyebarkan kabar angin yang tidak betul. Contohnya, pada masa kini, ramai orang yang menyebarkan pelbagai berita palsu mengenai keadaan semasa politik tanah air. Hal ini dapat mempengaruhi masyarakat untuk bertindak di luar kemampuan sekaligus menyebabkan keadaan bertambah rumit. Sekiranya tercetusnya permasalahan oleh kerana kabar angin tersebut, keselamatan negara mungkin tidak dapat dikawal.
Teknologi juga menjadi wahana penyebaran unsur-unsur lucah terutamanya dalam kalangan generasi muda. Gambar dan bahan pornografi telah mengisi kebanyakan ruang maya di dalam internet. Pengaksesan internet secara meluas ini memburukkan lagi keadaan. Hal ini menjadi lebih parah apabila adanya pusat perkembangan dan perkongsian maklumat negatif dalam kalangan belia. Pendedahan ini akan memberikan kesan negatif yang besar kepada etika dan peradaban masyarakat, terutamanya remaja yang mudah dipengaruhi. Di samping itu, teknologi memberi kesan negatif dalam pembentukan etika dan peradaban manusia seperti berlakunya jenayah cyber, terutama sekali di Malaysia. Jenayah cyber yang sering berlaku di Malaysia adalah seperti modus operandi penipuan secara atas talian serta buli cyber. Baru-baru ini, jenayah cyber di negara kita makin meningkat dan semakin teruk. Ini kerana modus operandi mereka yang dijalankan secara besar-besaran itu mampu untuk menggodam sistem pertahanan negara. Jenayah cyber memberi impak yang teruk kepada mangsa. Ini mengakibatkan sistem keselamatan negara semakin lemah dan banyak ancaman yang bakal diterima. Akhir sekali, hubungan sosial dalam kalangan masyarakat telah menjadi semakin renggang dan rapuh. Hal ini kerana teknologi media massa telah menguasai dunia. Dapat kita lihat bahawa generasi kini lebih gemar meluangkan masa di sosial media berbanding bergaul atau bertegur sapa secara nyata. Remaja-remaja kini bahkan ada yang tidak mengenali keluarga masing-masing kerana terlalu leka dengan sosial media. Ia sememangnya memberi impak yang negatif kepada kemahiran berkomunikasi masyarakat di Malaysia. Seterusnya, kita beralih ke penyelesaian atau cara penggunaan teknologi dengan betul. Pertama sekali, pihak berkuasa boleh mengajukan kempen kawalan penggunaan gadget. Kempen ini patut dilaksanakan bagi mendidik semua, terutama keluarga, bagi mengekang anak terdedah pelbagai perkara negatif yang boleh dicapai melalui sentuhan hujung jari ke skrin telefon maupun tablet. Sudah semestinya kita tidak mahu ketinggalan dunia teknologi maklumat, tetapi penggunaannya haruslah berpada-pada. Penggunaan teknologi yang berlebihan mendorong kita untuk tidak lagi bergantung kepada komunikasi alam nyata. Sebagai contoh, di mana ibu bapa memberikan gadget kepada anak bagi mengelakkan mereka merengek. Situasi ini dapat dilihat di mana-mana sahaja. Malah ada kanak-kanak kecil sudah memiliki telefon bimbit sendiri. Senario ini sebenarnya membimbangkan dan menyedihkan kerana ia juga menyebabkan anak kecil ini tidak mengendahkan keadaan sekeliling. Kempen-kempen pengawalan gadget atau seumpamanya sedikit sebanyak dapat menyedarkan semua, terutamanya golongan ibu bapa. Selain itu, kita janganlah berkongsi maklumat data peribadi. Menurut Portal Rasmi Jabatan Perlindungan Data Peribadi Malaysia JPDP, data peribadi merupakan maklumat yang digunakan dalam transaksi komersial yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung. Antara contoh maklumat data peribadi ialah seperti nama penuh, alamat rumah, nombor kad pengenalan, nombor telefon, maklumat perbankan dan banyak lagi yang sepatutnya dilindungi daripada pengetahuan orang ramai. Hal ini adalah kerana data peribadi merupakan maklumat privasi seseorang individu dan terdapat akta yang berkaitan dengan perlindungan data peribadi, iaitu Akta Perlindungan Data Peribadi. Menurut Portal Rasmi JPDP, akta ini ditubuhkan bagi memberikan perlindungan kepada maklumat peribadi seseorang individu yang diproses untuk tujuan transaksi komersial. Sekiranya data peribadi telah bocor di laman media sosial, orang yang tidak bertanggungjawab boleh mencuri maklumat tersebut dan menggunakannya sesuka hati mengikut nafsu serakah mereka. Sebagai contoh, jika maklumat peribadi berkaitan perbankan seperti pengenalan diri dan kata laluan online banking telah bocor, maka penjenayah media sosial tidak akan melepaskan peluang mereka untuk mencuri sejumlah besar wang mangsa dengan memindahkannya ke dalam akaun mereka. Oleh itu, kita harus sentiasa berhati-hati dan jangan memaparkan maklumat peribadi di media sosial. Seterusnya, kita jangan menyebarkan berita palsu. Seperti yang kita sedia maklum, sesuatu berita itu dapat tersebar sangat pantas dengan bantuan media sosial. Oleh yang demikian,
Setiap masa pasti ada sahaja berita yang keluar dan singgah di laman media sosial kita. Berita yang tersebar itu boleh jadi sama ada ianya berita benar atau berita palsu. Sekiranya kita tidak pasti dengan kesahihan berita tersebut, maka janganlah kita menyebarkan berita tersebut kerana besar kemungkinan berita yang disebarkan itu merupakan berita yang palsu dan seterusnya boleh mengelirukan banyak pihak. Sebagai contoh langkah yang boleh diambil jika kita mendapat sesuatu berita di media sosial, pertama sekali kita mesti membaca keseluruhan cerita mengenai berita tersebut. Kemudian kita mestilah bersikap tabayun, iaitu menyemak kesahihan berita tersebut. Setelah kita pasti bahawa berita tersebut adalah benar, maka kita boleh berkongsi berita tersebut dengan orang ramai. Namun, sekiranya berita tersebut adalah palsu, maka hentikanlah penyebarannya dan sebarkanlah kepada orang ramai tentang kepalsuan berita tersebut. Dengan mengamalkan konsep tabayun, kita dapat mencegah sebarang perbuatan fitnah, penipuan dan memburukkan nama seseorang. Semaklah dahulu berita tersebut sebelum disebar kepada orang lain di media sosial. Bukan itu sahaja, kita mestilah bersederhana dalam berkongsi cerita. Ramai masyarakat di luar sana yang menggunakan media sosial untuk berkongsi cerita berkaitan kehidupan peribadi mereka. Mereka melakukan hal sedemikian kerana ingin berkongsi kegembiraan dengan para pengguna yang lain. Ada juga yang menggunakan media sosial untuk meraih perhatian orang ramai. Itu semua tidak salah dilakukan. Namun harus diingat bahawa bukannya setiap orang yang suka akan diri kita. Ada orang yang sekiranya melihat cerita kita di media sosial akan semakin membenci diri kita sehingga kebencian itu bertukar menjadi dendam. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa beringat untuk sering bersederhana dalam menceritakan perihal diri di media sosial. Sebagai contoh, sekiranya pengguna media sosial tetap berdegil untuk berkongsi perkara yang tidak sesuai di media sosial, maka bersedialah untuk menerima kecaman orang ramai. Kita juga sudah lihat pada masa kini bahawa sudah ramai yang menerima kecaman, terutamanya golongan yang terkenal seperti selebriti dan orang yang berpengaruh media sosial kerana sering menghantar dan berkongsi perkara-perkara yang berlebihan di media sosial yang tidak sesuai untuk paparan masyarakat. Berkongsi ilmu dan kebenaran juga merupakan salah satu cara penggunaan teknologi dengan betul. Sebagai pengguna media sosial, masyarakat mestilah bijak mengambil peluang untuk berkongsi ilmu pengetahuan dengan para pengikut yang ada. Tidak kira apa jenis ilmu, kecuali ilmu yang tidak baik. Semuanya sangat dituntut untuk dikongsikan di media sosial. Perkara ini bukan sahaja memberi manfaat kepada mereka yang mendapat ilmu, bahkan orang yang memberi ilmu juga mendapat manfaat yang sama, malah lebih lagi, seperti mendapat lebih memahami ilmu yang diajarkan dan dapat lebih banyak ilmu baharu tanpa disedari. Sebagai contoh, jika terdapat video-video seperti ceramah atau majlis ilmu yang berfaedah yang kita lihat di media sosial atau di mana-mana sahaja, maka kita bolehlah untuk berkongsinya dengan pengguna yang lain. Akhir sekali, gunalah media sosial bagi tujuan perniagaan. Pada masa kini, ramai orang yang berniaga sebagai sumber pendapatan. Ada juga yang berniaga secara sambilan untuk menambah pendapatan yang sedia ada. Jadi, penggunaan media sosial adalah jalan terbaik untuk mempromosikan barangan jualan kerana kebanyakan orang telah menggunakan media sosial dalam menjalani kehidupan mereka. Lagi-lagi dalam musim pandemik yang melanda dunia ini. Cara berniaga di media sosial ini boleh dikategorikan sebagai cara yang bijak dalam memanfaatkan penggunaan media sosial kerana para peniaga pandai dan berani mengambil peluang yang sudah tersedia. Sebagai contoh, mereka yang baru berjinak-jinak dalam bidang perniagaan juga bolehlah mencuba nasib untuk mempromosikan barang niaga mereka di media sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram. Sudah pasti, mereka yang tertarik dengan barang yang dijual akan membelinya dengan kadar segera. Sebagai penutup, teknologi sememangnya sebagai wahana pembentukan etika dan peradaban manusia, terutama di Malaysia. Kesan teknologi terhadap etika dan peradaban masyarakat dulu dan kini membawa pelbagai kesan positif. Namun, pada masa yang sama, ia juga membuka ruang kepada kesan negatif yang mampu melanda negara kita.
Kita sebagai masyarakat hendaklah bijak menggunakan teknologi yang sering diperkenalkan mengikut peredaran masa.